Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Kita dah tiba ke bahagian yang ketiga, iaitu peraturan makmal. Saya pasti anda telah pun tahu peraturan-peraturan makmal yang biasa. Peraturan itu sama, ya. Jadi cumanya dalam taklimat ini saya nak memberi refreshment pada peraturan-peraturan tu, ya. Pertama sekali anda boleh rujuk peraturan makmal. Secara umum ni peraturan makmal tu ada di dalam anda punya manual lab, ya. Dalam manual lab di muka surat yang awal ada menyatakan tentang peraturan-peraturan makmal yang umum, yang biasa. Jadi saya akan memberi taklimat berkenaan dengan peraturan-peraturan makmal penting yang mana yang saya nak tekankan pada pelajar-pelajar. Okey. Secara ringkasnya ada 3 peraturan makmal. Pertama ialah peraturan masuk ke makmal. Kedua ialah peraturan semasa berada dalam makmal. Dan yang ketiga, peraturan apabila anda tak keluar daripada makmal. Okey, kita saksikan penerangan yang seterusnya. Baiklah pelajar, untuk peraturan semasa hendak masuk ke dalam makmal, masa anda menunggu di luar, anda diminta pelajar-pelajar semua untuk memastikan jarak 1 meter dipatuhi, ya. Kita ada menampal stiker-stiker untuk penjarakan 1 meter, tak banyak, bukan untuk semua, dalam 5 stiker untuk sebagai panduan lah, guideline kepada pelajar dekat pintu masuk. Okey. Jadi yang selebihnya pelajar yang lain walaupun tak ada stiker, tapi kita minta kerjasama untuk memastikan jarak antara pelajar itu adalah 1 meter, ya. Kemudiannya di makmal ni kita ada 2 pintu dan kita telah menghaskan satu pintu adalah pintu masuk dan satu pintu adalah pintu keluar. Jadi pastikan anda beratur di pintu masuk dan sentiasa menggunakan pintu masuk untuk masuklah, pintu keluar untuk keluar. Masa yang anda dibenarkan untuk masuk paling awal ke dalam makmal adalah 15 minit sebelum amali anda bermula. Contoh, amali anda pada jam 10, jadi 9.45 ke atas sahaja anda dibenarkan untuk membuka pintu. Kalau yang amali pukul 2, 1.45 lah. Maknanya 1.45 baru anda boleh buka grill, buka pintu dan masuk. Buka lampu, buka aircon dan duduk dalam makmal tunggu persyarat anda. Okey. Lebih awal daripada itu anda tidak dibenarkan. Anda boleh dikenakan tindakan kalau anda berada dalam makmal tanpa kebenaran staf makmal ataupun pensyarah. Jadi tolong jangan masuk ke dalam makmal lebih awal daripada masa yang kita benarkan, iaitu 15 minit sebelum sesi amali anda bermula. Apabila anda masuk ke dalam makmal, pastikan anda sanitasi tangan anda dahulu, ya. Pihak makmal ada menyediakan hand sanitizer dalam botol. Anda hanya perlu tekan dan terpancut, ya, dia punya cecair sanitasi tu. Untuk botol yang kami guna ni, dia punya air tu akan keluar banyak, jadi pastikan anda tekan sekali saja, dan dia akan, dan pastikan anda buatlah yang sanitasi tangan tu lap. Yang tu banyak, kadang-kadang boleh sampai ke siku macam dah ambil wuduk, tapi tak apalah, janji bersih tangan anda. Okey. Bila dah selesai sanitasi, dah bergerak ke tepi makmal dahulu untuk meletakkan beg anda, barang-barang anda lah di tepi. Beg, botol air, makanan. Kalau ada bungkus makanan, tolong letak di tepi, bukan bawa di meja. Apa sahaja makanan, minuman, semua di tepi. Okey. Kemudian anda boleh bergerak ke meja yang telah ditetapkan untuk kumpulan amali anda. Okey, untuk pengetahuan anda, dalam jadual yang saya beri pada anda, jadual kumpulan amali, saya juga meletakkan plan di mana kedudukan meja anda, plan sama ada anda duduk di meja A, B, C, D, E, F, G. Tengok dalam plan tu, rujuk dalam plan tu. Jadi kumpulan amali anda akan berada di meja yang telah kami tetapkan sehingga hujung semester. Okey. Jadi bila dah letak barang-barang anda semua, jadi apa yang anda boleh bawa ke meja tempat anda ditetapkan tu, meja amali anda tu, ialah rekod, buku-buku yang berkaitan macam manual, buku rujukan fizik untuk anda gunakan, alat tulis,
laptop, handphone boleh tapi bukan untuk main Selain daripada barang yang saya cakap tu, beg, makanan yang dibungkus bukan untuk dimakan dalam makmal tapi sebab anda nak simpan di situ air minuman semua letak di tepi. Botol air mineral ke, botol air besar-besar yang awak bawa, yang kecil-kecil yang awak bawa sendiri tu pun semua letak di tepi, tak dibenarkan letak di atas meja. Okey, dan anda duduklah di meja anda. Okey. Suhu badan anda akan diambil oleh staf makmal semasa anda berada di meja di permulaan sebelum anda memulakan amali lah. Jadi suhu badan itu anda hendaklah tahu berapa, dan kemudian anda akan catatkan di tempat anda tanda tangan borang kehadiran. Anda akan tanda tangan dan kemudian di sebelah tanda tangan tu anda akan catatkan berapa suhu anda. Baik pelajar-pelajar semua, apabila anda dah duduk di meja anda, pastikan anda pakai baju lekot tu. Tak ada lekot tak boleh masuk tau dalam makmal. Kena pergi cari dulu lekot dekat luar. Tak dibenarkan berada dalam makmal kalau anda nak buat amali tapi tak pakai lekot. Tak boleh. Kalau anda nak buat amali, yang wajib juga anda pakai ialah kasut bertutup penuh. Okey, kasut bertutup penuh Penuh tu maknanya daripada depan sampai belakang, tepi kiri kanan semua bertutup, bawah pun tutup, atas pun tutup. So pastikan anda memakai kasut yang bertutup penuh. Kasut sukan okey, kasut gaya boleh, kasut jalan boleh, asalkan dia bertutup penuh. Okey. Kemudian cek peralatan anda sebab peralatan anda kebanyakannya memang kita akan letak di atas meja. Jadi anda kena pastikan yang anda cek betul-betul peralatan tu ada ke tidak, peralatan tu cukup ke tidak. Kemudian pastikan peralatan tu elok ke tidak. Pastikan dia mesti elok. Sebarang masalah berkaitan peralatan, maklumkan kepada staf makmal yang bertugas di tempat anda tu lah. Okey. Sebelum anda memulakan amali, anda kena maklumkan. Sekiranya selepas anda memulakan amali baru anda nak maklumkan, nanti anda akan dikira sebagai pesalah yang merosak atau menghilangkan atau yang membuatkan tak cukup peralatan-peralatan itu di atas meja. Jadi anda kena periksa, cek sebelum anda mulakan amali anda. Okey. Kemudian anda boleh terus buat amali. Semasa amali seperti biasa, alatan yang ada bukan untuk dibuat main. Contohnya macam saya cakap ni. Tengok video satu lagi kan. Contoh, berbaris, dibuat bermain pedang, patah kena ganti bola bermain timbang-timbang ataupun dibaling-baling dengan kawan ataupun bermain batu seremban, tak dibenarkan gunakan hanya untuk eksperimen. Dan anda juga selain daripada tidak boleh bermain-main dengan alat-alat ini, anda juga tidak dibenarkan, anda juga dikehendaki untuk menjaga peralatan ini dengan menggunakan peralatan ini dengan berhati-hati dan sebaik mungkin menjaganya agar tidak rosak. Okey. Bola ni bulat, dia selalunya boleh hilang. Masuk ke bawah meja, masuk keluar daripada makmal, boleh pergi bawah kaki kawan dan menyebabkan you all akan tergendala eksperimen you all kerana nak mencari bola ni. Dan kami takkan ganti anda kena cari bola ni sampai jumpa. Jadi tolong bola ni jatuh terus tangkap. Okey? Jatuh terus tangkap. Okey? Tak dapat. Okey, jatuh terus tangkap. Okey? Jangan bagi dia bergulit-gulit ataupun bermain sepak-sepak, nanti dia akan hilang. Okey? Termometer contohnya yang selalu pelajar rosakkan. Sama ada sengaja ataupun tidak. Letak termometer di atas, contoh di termometer meja. Termometer bergulit-gulit, dia main-main, jatuh ke bawah, pecah ataupun termometer digunakan untuk gurit telinga pun tak boleh Okey? Semasa. Untuk sebarang kerosakan tolong laporkan kepada staf makmal. Kerusi kalau dia dah patah tolong laporkan, jangan diamkan jangan pelan-pelan tolak dalam lepas tu duduk kat kerusi orang lain. Tolong bagi tahu kita akan gantikan dengan kerusi yang baru. Sebarang kerosakan ataupun kesilapan yang you dah buat tolong laporkan. Okey? Kita akan berbincang selepas itu. Untuk peraturan selepas habis amali, anda nak balik okey, pastikan yang anda cukupkan semua peralatan, letak balik peralatan tu di tempat yang anda dapat semula tadi, kumpulkan balik di situ dan cek semua peralatan tu elok ke tidak, cukup ke tidak. Okey? Dan kemudian anda dikehendaki untuk menyahkuman peralatan tersebut.
kita ada menyediakan spray dan juga kain. Jadi anda kena ambil spray dan kain tu dan lap semua peralatan anda, termasuklah atas meja anda dan juga kerusi anda duduk. Okey. Sanitasi buat secara berkumpulan. Dah selesai, kembalikan balik botol nyah kuman tu di tempatnya dengan kain tu di tempat yang kami letak. Jangan tinggal di meja anda sebab benda tu ialah benda yang dikongsi bersama-sama dengan ahli kumpulan amali yang lain. Jadi dah letak di tepi, anda boleh panggil staf makmal untuk memeriksa meja anda. Kerusi hendaklah disusun seperti mana anda masuk ataupun seperti mana dalam gambar yang saya sediakan. Ya, mesti disusun begini ya. Jadi bila anda masuk, kuliah lain dah susun. Bila anda keluar, anda dah susun untuk kuliah lain. Jadi kalau benda ni diamalkan, makmal akan sentiasa nampak kemas dan teratur. Dan kita budayakan benda yang baik ni. Okay. Selepas tu baru anda dibenarkan untuk keluar daripada makmal dan balik. Okey. Dan jangan lupa, orang yang terakhir meninggalkan makmal, saya mohon untuk menutup semua suis lampu dan aircon. Dan pintu dan gate tu tolong rapatkan, orang yang terakhir. Saya akan datang selepas tu untuk memeriksa. Jadi tolong pastikan batch anda ini bukanlah batch yang membazirkan elektrik, kan? Jenis yang prihatin dan baik, yang boleh dipercayai, bertanggungjawab untuk menutup semua lampu dan aircon dan pintu sekali. Bukan minta kunci, minta rapatkan sahaja sebab anda orang yang terakhir. Siapa yang terakhir? Okey. Papan putih tolonglah padam. Lecturer anda dah tulis, anda tolonglah lecturer anda padam. Kan mulia perbuatan tu. Okey, sampah tolong pastikan dibuang ke dalam tong sampah. Okey, saya tak naklah tengok nanti pelajar-pelajar batch ni membuang sampah merata-rata, kalau bukan semua pun segelintir. Jadi kalau boleh yang segelintir tu ikutlah yang ramai-ramai tu yang bersikap baik. Tolonglah buang ke dalam tong sampah. Ya, kita dah sediakan tong sampah di hadapan setiap makmal. Okey. Yang lain-lain peraturan tu anda boleh baca dalam manual lab, dan kita akan beritahu dari semasa ke semasa bergantung kepada apa yang student cenderung untuk melakukan kesalahan. Kita akan ingatkan semula. Okey, sekian saja peraturan makmal. Kita bersambung ke bahagian yang seterusnya, yang terakhir. Terima kasih. Okey pelajar, kita dah sampai ke topik yang terakhir, iaitu memahami jadual penggiliran makmal fizik. Yang ni senang je, simple, pendek je. Okey. Anda tengok jadual anda, yang ni contoh dia. Yang sebelah sini kolom tepi ni adalah minggu, minggu 5, minggu 6, minggu 7, minggu 8. Okey. Di baris ni adalah untuk minggu ke-5. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pada minggu ke-5. Jadi kumpulan kuliah anda ada tak dalam ni? Okey. Minggu ni. Cek pada sesi anda. Contohnya kumpulan 17. Sesi dia 10 pagi hingga 1 petang. Okey? 17. Kalau ada, maknanya you kena datang untuk amali fizikal pada minggu ke-5 untuk buat eksperimen 2. Tarikhnya adalah 3 hari bulan 9. Okey, boleh rujuk kat sini ya. Ni 318 hingga 14 9 kan. So 31 bulan 8, 1 bulan 9, 2 bulan 9, 3 bulan 9, 14 bulan 9. So 3 bulan 9 anda kena datanglah untuk buat eksperimen grup 17. Okey? Grup 17, grup Miss Y, Miss Waidah datang ke makmal fizik 1 dan 2. Jadi anda kena pecah dua ya kumpulan kuliah anda ni. Jadi yang mana kena masuk kumpulan makmal fizik 1, masuk makmal fizik 1. Yang mana kena masuk makmal fizik 2, masuk makmal fizik 2. Anda boleh rujuk dekat dalam jadual kumpulan amali fizik. Kita ada sediakan plan yang menunjukkan bahawa kumpulan amali anda duduk di meja mana, meja A, B, C ataupun D. Anda rujuk dekat situ. Okey. Dan dekat nama kumpulan anda pun ada tertulis kat tepi tu dekat tepi jadual tu A, B, C nama kumpulan anda Jadi duduk di meja yang telah ditetapkan. Okey, kalau yang dikatakan penggiliran tu macam ni 17 kan. Minggu ni tak ada dah 17, minggu 6. Ni tadi minggu 5, minggu 6 tak ada dah grup 17 dengan 18. Tak ada Grup lain pula datang untuk amali fizikal. Jadi apa yang 17 18 nak buat? 17 dan 18 akan buat tutorial online bersama pensyarah. Okey, yang ini pula yang akan datang 7 dengan 8 pula yang akan datang untuk buat amali fizikal pada sesi 10 hingga 1. Okey, sama juga grup 78 tengok je makmal mana yang masuk. Ni nama lecturer.
Dan buat eksperimen apa, kena rujuk sini balik lah. Eksperimen 3 pada minggu ni, semua buat eksperimen 3. 78 datang untuk buat eksperimen 3. Okey, kemudian pada minggu yang seterusnya, minggu ke-7 boleh nampak pula grup 17-18 dah ada balik. Okey, ini yang namakan penggiliran. So yang 17-18 akan datang makmal untuk buat amali fizikal. 78 buat apa? Tutorial, betul. Tutorial online. So dia akan bergilir macam tu. Tapi kadang-kadang penggiliran ni akan berubah bila ada macam cuti ke ataupun ada minggu yang makmal tutup, dia akan berubah. Jadi sentiasa pastikan pada berapa hari bulan tu, dekat sini ada berapa hari bulan, pada minggu ke berapa ni you kena datang untuk makmal, untuk datang ke amali fizik di makmal. Okey. Kalau yang cuti ni memang cuti lah. Jangan tanya lagi lah, ada lab ke tak ada lab, memang cuti lah. Public holiday ni memang bukan you cuti, kami yang staff pun cuti. Huri lah kan, enjoy. Lepas tu bila tulis macam ni, no experiment, tak ada eksperimen, maknanya memang tak ada apa-apa aktiviti di makmal lah. Amali ke apa ke memang semua tak ada. Jadi anda boleh tanya pada lecturer anda lah, sama ada adakah anda akan buat tutorial online ke, kuliah ganti ke online ke. So kena rujuk balik pada pensyarah. Sebab jadual ni hanya untuk amali sahaja. Selain daripada amali, tutorial ke, kuliah ganti ke apa ke, kena rujuk balik pada pensyarah. Okey. So pastikan anda tahu bila. Yang penting anda tahu bila anda kena datang, kumpulan kuliah anda kena datang. Contoh yang ini, kena datang. Kena tahu bila, sebab anda kena pastikan yang anda bersedia untuk amali, dah baca siap-siap, kemudian anda dah bawa lab coat, anda juga dah memakai kasut yang bertutup penuh, anda masuk dengan peraturan-peraturan semua anda patuhi. Dan jangan lupa bawa buku manual lah, dengan worksheet yang anda nak kena isi bila buat eksperimen untuk hantar. Okey. Pada minggu-minggu ni saya tak nak nanti bila ada datang kata saya ingatkan hari ni pelajar akan jawab, saya ingatkan hari ni tutorial, rupanya amali. Tak ada saya tak nak macam tu. Jadi mesti tahu bila masa anda datang untuk amali fizikal dan bila masanya anda akan tutorial online. Okey, dia akan bergilir macam ni, tapi kena sentiasa rujuk jadual untuk pastikan Okey. Sekian saja penerangan saya. Terima kasih.